Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara saya guys? Kalau dengar bagi emoji macam biasa. Dengar ke? Yasmin, okay. Dengar. Yasmin Amiro, are you there? Bagi emoji sikit kalau ada. Yasmin ada, Amiro. Amiro pun ada. Alright, boleh kita mula Jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, saya nak review sikit kita awak punya latihan. Okay, latihan kos pengeluaran dulu. Kos pengeluaran sekejap saja. Untuk Amiro dengan Auni tak ada masalah. Untuk Idiana ada careless sikit. Untuk Yasmin tertinggal sedikit. Okay, jom kita review sedikit mana dia punya homework. Check. Okay, jom kita mula dengan Idiana. Idiana angkat tangan sikit. Okay, Idiana. So Idiana, awak cuma careless dekat sini je. Okay, awak careless kat sini je. Ingat kerja dalam proses awal, kalau dia tak mention kos bahan langsung kerja, tak ada mention kos bahan langsung, dia tak ada mention buruh langsung proses awal, itu automatik adalah dekat bawah sekali overhead. So kalau tengok kat sini awak dah buat amount yang betul dah. 13650 dengan 11350 double. Okay, double kat sini. So salah lah kat situ. Alright, situ je salah dia. Okay, so sayang satu markah hilang lah kat sini. Sebab markah dia akan ada kat sini. Total kos bahan langsung akan dapat satu markah kat sini. So Idiana hilang kat situ lah satu markah sebab salah kat situ je. Okay, untuk ni pun dapat one off. Walaupun salah tadi one off, tapi awak ambil amount yang sama kat sini. So no problem. Dapat markah one off. Okay, so tak ada masalah lah. Untuk Yasmin, angkat tangan Yasmin. Okay, untuk Yasmin. Okay, Yasmin dia. Okay, untuk Yasmin, awak punya this one tak ada masalah. Kos pengeluaran ni perfect. Okay, good job. Dapat full mark. Tapi masalah awak dekat sini je. Daripada 9 markah, awak hilang dalam 4 markah. Kok saya tak salah. Awak hilang 4 markah. Kenapa awak hilang? Sebab dekat belanja ni, okay, dekat belanja ni awak tak ambil awak punya, kan dia ada yang berkaitan dengan berkaitan dengan pejabat, berkaitan dengan tu, awak kena ambil portion-portion tu semua. Okay Yasmin, tengok balik nanti Nanti boleh Yasmin? Bagi emoji sikit kalau boleh. Okay, yang tak ada yang awak tak letak ni, insurans, kadar bayaran, sewa. Yang portion untuk pejabat punya. Sebab ni kalau dekat Apur, dah kita kena ambil semua dah. Okay, tak ambil yang kilang yang tadi je. Yang ni tak ada masalah lah, betul. Alright, so itu sahaja. So jom kita pergi pengeluaran, tak ada masalah. Untuk Amiro perfect mark, tak silap saya kan. Untuk Amiro perfect mark. Untuk Amiro 100 ya, dapat 100. So tak ada masalah lah, betul semua. Okay. So next kita tengok kepada soalan soalan account. Soalan account lah ada problem. Ada careless sikit lah few of you. Okay, work. Okay, jom kita tengok classwork assignment. Okay, untuk Idiana, let me see, untuk Idiana. Idiana dekat sini ni tak ada masalah. Cuma untuk dekat share keutamaan careless sikit. Cuba kira balik, nanti kita tengok balik Cuba tengok balik bulan dia berapa. Okay, ingat dividen ni dikira start daripada duit yang syarikat dapat. Okay, untuk share keutamaan start duit yang syarikat dapat. Okay, share biasa pun salah. Bukan 100,000, nanti tengok balik. And then untuk yang ni awak careless je, terlebih kosong, so salah. Idiana. Yang ni pun careless sikit, kena tengok balik. Awak punya 3 juta ni yang salah dekat sini lah. Kat atas ni, maybe salah dekat sini. 3 juta ni. Okay, ni kira balik 5, no, sepatutnya 4 je sini kan. Dia tak full pun 1 tahun tu. Okay, Diana. Kita tengok Yasmin. Okay, Yasmin soalan nombor. Okay, Yasmin saya perasan. Yasmin share keutamaan dia tak darab dengan tempoh. Okay, Yasmin.
share keutamaan kena ada tempoh. Start bila kita dapat duit tu. So kalau let's say dalam bulan 1 sampai bulan 12 kita dapat duit daripada pelabur bulan 6. Jadi 7/12. Okay, kita dah share keutamaan. Kalau share biasa easy, senang. Share biasa mudah. Okay, untuk share keutamaan je yang maybe careless, tertinggal. Next, kita tengok, okay, dekat sini 1.5 juta, tengok balik bukan 1.5 juta. Okay, satu lagi, akaun modal dia tak ada pakai HB, tak perlu pun buat HB, tapi betul je, tak ada masalah. Akaun modal share, okay, good, tak ada masalah. Okay, ni pun tak ada masalah. Okay, untuk share keutamaan sama yang ni, Yasmin awak tak buat tempoh. Ingat, share keutamaan ada tempoh macam ni. Dividen share keutamaan apa tak? Share keutamaan mesti ada tempoh. Tak boleh buat darab macam tu je. Itu share biasa boleh. Alright, next kita tengok dekat sini dividen akhir. Share keutamaan. Sini pun tak ada tempoh Yasmin. Okay, mostly share keutamaan. Dividen je lah Yasmin salah sikit. Tak ada masalah. Nanti exam betul-betul buat betul-betul. Okay. Yang ni pun tempoh tak ada. So yang lain overall okay. Alright. So jom kita tanda sama-sama untuk Miro. Miro baru hantar tadi. Okay. So sekejap. Okay, sekejap saya pakai iPad lah kalau tanda Amiro punya. Share video. Okay, jom. Untuk Amirul punya kita pergi dekat soalan syarikat, assignment syarikat. Kita ada Amirul punya. Okay, itu buka. And then kita tanda. So macam inilah cara nak jawab. Tapi untuk Amirul nanti jangan dalam exam jangan buat macam ni. Jangan buat tanda-tanda macam ni. Alright, so untuk Amirul, sekejap kat skema dulu. Nanti saya bagi skema Kenapa dia tekan? Sekejap PC ada problem sikit. Okay, jom. Sambung. So untuk Amirul soalan nombor 1, saya rasa Amirul tak ada masalah kot. Kita tengok dulu nombor 1. So betul lah. 1 markah kat sini, 2 markah. Okay. Ini 1 juta, 2 juta. Untuk dividen share keutamaan dan share biasa, ni share keutamaan darab 6% dan tambah darab 4/12. Okay. 14,000, share biasa 500,000 darab 4 sen, 200,000. Okay, tak ada masalah. Share keutamaan biasa 2 markah, share biasa 1 markah je biasa. Okay, jap. Okay, betul. Tetap, dividen tetap, tidak tetap, tiada hak mengundi, betul, mempunyai hak mengundi. Alright, tak ada masalah. Modal diterbitkan untuk soalan nombor 2. 1,400,000.
70,000, 2,500, 6 per 12, 3 per 12, 6 per 12, 6 per 12, 70,000, 45,000. Sama je kadar tetap numerator membuat tuntutan. Nombor 3. Alright. So yang ni kita buat sama-sama nanti, kita buat balik Saya nak ajar maybe a few of you yang confused lagi nak buat ledger ni. Ingat untuk Yasmin, satu lagi saya nak tegur Yasmin, kita kena ada tarikh untuk ledger yang ni. Untuk syarikat dia penting untuk kita buat tarikh. Sebab apa? Kita nak tahu duit tu masuk bila, duit tu bila kita terima modal, duit tu bila kita minta dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Kita kena tengok benda tu semua. Sebab tarikh tu penting. Okay. Alright. So dekat sini 10 Mas 3 juta, 3 juta, 2 juta, 2 juta. Akaun permohonan share 1,500,000, 1 Mas 1,400,000, 100,000. Permohonan share 3 juta. Okey, untuk yang ini 2 juta, betul, 1 juta, 5 juta, 1,3. Untuk bank duit masuk bila 3 juta, 1 juta, 2 juta, 400,000 dengan 100,000. Alright, and then duit share yang kita sekarang ada. Okay, 2 share keutamaan, 1 share biasa kita boleh combine Untuk share keutamaan kita asingkanlah 8% dengan 6% ni akan berbeza. 3 juta, 2 juta. Okey, sama dengan 1.5 jap. 3 juta. Okey, betul. 1.5 juta. Total is 6.5 juta. Untuk share keutamaan 8%, 4 per 12, betul. 880. Share biasa darab ni dipanggil per share kan 0.5 darab 4%. Okey. 50,000, 120,000 dan 90,000, betul. Okay, untuk yang ini pula kita akan tengok soalan nombor 4 dan soalan ledger tu lah tadi. Yang lain saya rasa tak ada masalah pun. 75,000, 100,000, 75,000, 100,000. Right, ini careless. Kita tinggal kosong. Amirul. 55,000, 150,000, 150,000, 40,000, 160,000 dengan 14,000. So total modal yang kita ada 1.8 lah. So sini je lah careless Amirul. Tak salah pun tapi careless. Okay, careless kat sini tertinggal kosong. 1 juta darab dengan 10% sepatutnya dapat 100,000. Okay, tertinggal kosong. Alright, so jom kita tengok balik soalan syarikat. Tengok balik saya lupa. Okay, Amirul boleh tengok balik Okay, soalan nombor maybe yang paling susah saya rasa soalan nombor 3 dan 4 lah kot. Okay, jom kita tengok sama-sama Okay, soalan yang pertama, kalau dekat sini kita baca satu-satu dulu. Okay, Nurse Hartanah Berhad merupakan sebuah syarikat hartanah yang beroperasi di Kuala Nerus, Terengganu. Okay, tak ada benda penting di situ. Syarikat je yang penting kat sini. Okay, ini adalah soalan syarikat lah. Alright, pada 1 Mac 2019, syarikat telah menerbitkan 3 juta unit 8% share keutamaan pada harga RM1 se-share dan 2 juta unit share biasa pada harga 0.5. Pada 10 Mac semua share itu telah dilanggar dan dibayar penuh. Okey, apa maksud dia kat sini? Sini ada dua. Yang ini dapat duit, pada 10 Mac dapat duit. Pada 1 Mac dia minta dengan siapa? Dia minta permohonan share kan? Permohonan share. Okey, permohonan share. So akan ada dua lah permohonan share. Yang pertama adalah keutamaan dan yang kedua adalah biasa. Kita tengok pula seterusnya dapat duit. So bank akan masuk duit 10 Mac 2 juta darab dengan 0.5 dengan 3 juta darab dengan RM1. Pada 30 Jun, syarikat telah membayar dividen interim
bagi pemegang share keutamaan 4% bagi untuk share keutamaan dan 4% bagi pemegang share biasa. So kita dapat duit bila 10 Mac. Okay, kita dapat duit 10 Mac. So dia umum bila 30 Jun. So nak kira daripada bulan Mac ke nak kira daripada bulan berapa ni? So kita tengok berapa hari. 10 Mac tu lebih tak 15 hari. Kebiasaannya macam tu Okay, bulan 3, 4, 5, 6. Okay, 3, 4, 5, 6. 4 bulan kan. So 3 juta darab 3 juta darab dengan 0.08 darab dengan 4 bahagi 12. Okay, 4/12. Ingat untuk tarikh walaupun dia duduk contoh kita ambil macam ni kan. Kita ada bulan contoh Januari. Dia kata dia langgan pada 16 tak nak 16, kita ambil 25 hari bulan 3. Dapat tak 25 bulan 3 ni kurang daripada 15 hari. Kalau kurang daripada 15 hari kita tak kira bulan 3 tu, kita ambil bulan seterusnya. Okay, bulan 3 kita tak kira, kita ambil start bulan 4, 5, 6, bulan 6. So 3 bulan je lah. Tapi kalaulah dekat sini dia ambil 10 Mac. So 10 Mac tu ada berapa hari dalam 25 hari kan. So lebih 15 hari kita kira bulan Mac tu Kita akan kira bulan Mac tu. So yang ini 4/12 lah. Untuk share biasa ada tak apa tu nama dia? Tempoh. Tak adalah tempoh. Sebab apa tak ada tempoh? Sebab share biasa memang tak ada tempoh. Kita darab macam tu je. 4% darab dengan 2 juta darab dengan 5%. Okay, darab macam tu sahaja. Finance. Pada 3 Ogos, syarikat memerlukan modal tambahan dengan menerbitkan 1 juta unit 6% share keutamaan pada harga RM2 se-share. So ini share keutamaan yang berbeza Okay. Pada tarikh tutup permohonan 11 Ogos 2020, semua share keutamaan telah dilanggan penuh manakala saya terlampau laju. Okay. Dekat sini 3 Ogos dia buat permohonan share. So dekat sini kita akan ada debit permohonan share. Share apa ni? Ada dua lah. Kredit apa? Kredit share modal tu lah. Share apa tu? Share keutamaan. Okay. So permohonan share apa ni? Dia ada share keutamaan dengan share biasa kan. So buat dua-dua tu. Tak ada dua ledger lah nanti. Share keutamaan telah dilanggan penuh. Nanti kita buat balik saya baca dulu. Share biasa pada harga 50%. Pada tarikh tutup permohonan 11 Ogos 2020, semua share keutamaan telah dilanggan penuh. Manakala terdapat kurangan langganan berjumlah RM100,000 bagi share biasa. So 11 Ogos dia dapat duit. Ni dapat duit kurang RM100,000 kan, dapat duit tu kurang RM100,000. Maksudnya RM100,000 tu top up lagi. Top up lagi daripada orang lain lah. Pada bila? 15 Ogos. So akan ada 15 Ogos lah. Alright, bagi tahun berakhir 31 Disember 2019, syarikat mengisytiharkan dividen akhir kepada pemegang share keutamaan dan 3 sen unit dividen akhir kepada share biasa. Okay, share biasa tak ada masalah sebab tak ada, apa orang kata tu, tak ada, what we call that, tak ada tempoh. Okay, jom kita buat macam ni. So cara saya untuk jawab soalan debit dan kredit ataupun buat ledger ni, untuk Yasmin terutamanya, dan Yasmin saya tak ajar lagi yang tingkatan 4, tapi saya percaya awak dah belajar sikit-sikit cara nak buat ledger tu. Okay, jom. Alright, so tengok tarikh dulu yang pertama. Yang pertama ini kita ada tarikh bila? 1 Mac 2019. Okay, buat macam ni dulu. 1 hari bulan 3 2019. Dia buat apa? Dia buat debit kredit. Okay, debit apa? Share. Okay, permohonan share. Kita buat biasa dulu share biasa dan ada akaun share biasalah. Okay, share biasa tadi berapa? Tadi share biasa berapa? 2 juta darab dengan 5%. So 1 juta lah kan. 1 juta ni 1 juta. Saya tak buat penuh lah Alright, so ada tarikh yang sama juga. Ada share, permohonan share keutamaan juga. Debit apa? Debit permohonan share
permohonan share keutamaan. Dia ada peratus depan dia, kena letak peratus depan dia. 8%. Okay, 8% share. 8%. %8 share keutamaan. Berapa amount dia? 3 juta kan? Tak silap saya, 3 juta. Yes, 3 juta. And then akan ada share keutamaan lah. Share. Jangan lupa peratus ke depan, 8% share keutamaan. 3 juta. Next, apa lagi yang kita kena buat adalah tarikh seterusnya. Duit masuk tu. Duit masuk bila tadi? Duit masuk 10 Mac 2019. So 10/3/2019. Duit masuk kan? So dia dilanggan penuh betul. So kalau dilanggan penuh kita debit. Kita debit apa? Kita debitkan duit masuk bank. Dan kredit apa? Permohonan share ni lah. Kita nak write off yang ni. Kita write off yang ni. Kredit. Permohonan salin balik je. Permohonan share biasa. 1 juta. Ini pun 1 juta. Okay, pada tarikh yang sama juga. Bank juga dapat debit bank. Kredit apa? Kredit permohonan. Yang atas ni kita copy je yang atas ni. Permohonan 8% share keutamaan sebanyak 3 juta. 3 juta. Okay, settle. 10/3 dividen dia tak suruh buat ledger pun, kita skip dulu dividen. And then pada 3 Ogos kan? Betul kan? 3 Ogos. Okay, 3 Ogos. Pada 3 Ogos. So kita buat pada 3 Ogos 2019. 3/8/2019. Debit apa? Kredit apa? Debit, kredit. So macam biasa debit, kita buat dulu permohonan share biasa. Permohonan share biasa. Okay, permohonan share biasa. Berapa share biasa dekat sini? Kita ada share biasa sebanyak 500,000. Okay, 500,000 macam mana dapat? 0.5 darab dengan 1 juta. So kita ada 500k dan dekat sini akan jadi share biasa. 500k pada tarikh yang sama Alright, pada tarikh yang sama juga kita ada permohonan lagi. Permohonan apa? Permohonan berapa peratus share? 6% tak silap saya. 6% share keutamaan. Okay, permohonan share 6% permohonan share keutamaan sebanyak RM2 se-share jadi RM2 juta. Okay, RM2 darab dengan 1 juta. 2 juta. Kredit apa? Kredit share 6%. So 6% share keutamaan 2 juta. Okay, next apa yang kita kena buat adalah duit yang masuk tadi tu. Okay, duit yang masuk pada berapa bulan? Ada 2 tarikh, 11 Ogos dan 15 Ogos. So kita buat 11 Ogos dulu. Okay, duit masuk pada 11 Ogos dulu. 11/8/2019. Debit bank. Okay. So duit masuk bank berapa dekat sini? Yang pertama. Pada tarikh tutup permohonan 11 Ogos, semua share keutamaan telah dilanggan penuh. So 2 juta tu dilanggan penuh. Kita copy sahaja yang atas tadi. Kredit. Share keutamaan. So dia ambil yang ni 2 juta kan. So share, permohonan 6% share keutamaan 2 juta dan bank pun of course lah 2 juta. And then pada 11/8 juga dapat duit juga untuk share biasa tetapi tak penuh kan. Okay, bank. So dapat duit berapa? Tak cukup 100,000 kan, betul tak?
Kalau kita baca balik tak cukup 100,000. Asalnya 500,000, 1 juta darab dengan 50 sen ni. Okey, tapi tak cukup 100,000. So dapat berapa? Dapat 400,000 sahaja. So dapat 400,000 sahaja, kita buatlah dapat duit masuk 400,000 sahaja. Tak boleh buat 500,000, pak duit tak nak masuk lagi pada 11.98 tu. Okey, kredit apa? Kredit permohonan share biasa. Tapi duit tu dapat bila? Duit tu dapat pada 15 Ogos. So 15 Ogos tu, tak 15 Ogos? Yes, 15 Ogos ni. Dapat 15 Ogos 100,000 tu. So apa kena buat? Pada 15 Ogos ada transaksi lagi, 15/8/2019. Debit bank 500 UK dan kredit apa? Share biasa. 100K sahaja ya. 100K. Okay, so untuk buat ledger tu, please ada buat benda ni supaya awak tak tertinggal. So cara saya kalau nak buat ledger mesti ada benda ni dululah supaya nanti saya tik-tik saja supaya saya tak tertinggal tu. Right? So jom kita buat ledger sama-sama. Okay. Saya buat new page. Letak sebelah sini. Cikkan sikit. Sekejap. Kenapa tak keluar ni? Okay, cikkan sikit. Yang ini pergi tepi. Okay, nampak kan dua-dua kan? Di atas sikit. So here lah kita nak buat account. Account tu apa? Account tu ledger lah. Account tu apa? Account tu ledger. So ledger format dia macam mana? Awak dah tahu? Saya pasti. Buat format P macam ni. Buat panjang-panjang je lah. Okay, soalan pertama disuruh buat apa? Account permohonan 8% share keutamaan. So ambil lah account keutamaan ni. Okay, ambil je, salin sahaja. Account permohonan 8% share keutamaan. Okay, macam mana cara nak buat ledger? So saya ajar buat cara nak buat ledger. Senang saja, kita dah buat ni tadi kan. So cari account permohonan 8% share. Ada dua je kan. Sini ada permohonan disebut permohonan share je. Satu permohonan 8% share dan juga kat sini permohonan 8% share. So akan ada dua macam tu. So macam mana nak buat? Kita ambil satu-satu. So tarikh yang mula-mula yang mana? Yang ni lah. Kita ambil yang ni dulu. So satu yang mula tu debit kan. So debit lah. Debit pada tarikh 2019 March. Tarikh bila tu? 1. So nak tulis butiran apa? Kita tulis butiran yang lawan dia ni. Lawan dia ni, kita tulis lawan dia ni. Nak tulis tak tulis modal pun tak apa. Okay. So tulis 8% share keutamaan. 3 juta. Tak juta muat lah And then, okay. Dah siap benda tu, awak kena buat apa? Awak kena tik lah. Supaya tak tertinggal. Okay, dah masukkan kat sini. Dah masukkan 3 juta, tik. Alright, next. Apa lagi yang belum masukkan? This one. Okay, so nak record apa? Tak bolehlah tulis permohonan share. Kita kena tulis yang lawan dia. Lawan dia apa? Lawan dia bank. So kita tulislah bank. So berapa hari bulan tu? 2019 March 10. Tulis apa? Tulis bank. Berapakah amountnya? 3 juta. Okay, itu cara nak buat ledger lah. Okay, settle untuk account permohonan 8% share. Tinggal macam tu pun tak apa. Tak perlu balancekan pun. Alright, next. Apa yang awak perlu buat adalah kita tengok soalan yang kedua. Saya kecilkan sikit boleh tak? Kecil sikit. Susah sangat. Saya nak besar yang ni. Okay.
So, soalan yang kedua minta permohonan share 6% share keutamaan kan. So, kita buatlah 6% share keutamaan ni. So, carilah kita punya share, 6% share keutamaan. Mana 6% share keutamaan? Oh, ada kat sini. Okay, so ada kat sini share keutamaan kita. Minta permohonan kan? Okay, yes, minta permohonan. So, kita salin sahaja. Account permohonan. Jangan lupa kalau share keutamaan letak peratus dulu. Permohonan 6% share keutamaan. Jangan lupa garis panjang. Alright, so share keutamaan yang ni berapa hari bulan? Berapa hari bulan dekat sini? Share keutamaan dekat sini, permohonan share keutamaan 2 juta pada 3 hari bulan 8, 2019 juga. Tetapi bulan berapa? Ogos. Berapa hari bulan? Berapa hari bulan? 3. So kita letaklah 6% share keutamaan ni. Share keutamaan 2 juta. Okay, tick masukkan dah. Okay, settle dah yang tu. Next, ada lagi tak 6% share keutamaan? Ada, duit masuk 2 juta ni. Okay, 2 juta. Berapa hari bulan duit masuk? Duit masuk pada 11. 2019, Ogos juga. Tapi pada 11 hari bulan, duit masuk tu apa? Bank lah. Kan kita kena ambil yang seberang. Kalau nak buat ledger, kita kena ambil seberang. Yang seberang ini. Okay, nama dia bank. Okay. So amountnya berapa? 2 juta juga. So settle 2 juta juga. Okay. Next. Soalan ni minta apa? Settle dah. Tak ada apa dah. Ada lagi tak cari? Ada lagi tak share 6% share keutamaan? Dah tak ada dah tu je. Okay, itu sahaja. Alright, settle share keutamaan. Next kita buat account permohonan share biasa. Ya, ada tak share biasa, permohonan share biasa? Ada. Berapa banyak share biasa yang kita ada kat sini? Okay, kita tengok. Saya highlight share biasa ada berapa? Permohonan share biasa 1. Permohonan share biasa 2. Okay, ada lagi tak permohonan share biasa 3? Okay, sorry Zania, yang saya tertinggal bukan share biasa tapi permohonan share biasa. Permohonan. Okay. So, 4 mesti ada lagi kan. Duit masuk, permohonan share biasa. Ni permohonan share biasa. So, kita ambil itu semua, masukkan dalam permohonan share biasa. Alright, so yang pertama tulis tahun dulu, kedua belah. Kan 2019. So yang pertama adalah pada bulan Mac. Mac. Berapa hari bulan? 3. Okay. Share biasa. Berapa amountnya? 1 juta. Alright. Tick kat sini. Dah siap. Settle. Yang kedua permohonan share biasa. Bank yang ini. Berapa hari bulan? Mac juga. Tapi 3 hari bulan juga. 3 hari bulan. 10 hari bulan. Kita tulis bank, tak boleh tulis permohonan share. Sebab apa? Kita ambil yang seberang. Untuk ledger kita ambil yang seberang. Okay, this one yang seberang. So nama dia bank 1 juta juga. Next, apa lagi yang kita boleh buat? Share biasa lagi, cari lagi share biasa yang kita highlight tadi. This one, August, debit. So tengok, August 3 hari bulan, debit ni. Oh, jangan padam. Debit 500,000. So 500k. Share biasa juga. Sebelah sini ada lagi tak? Ada.
duit masuk berapa hari bulan Ogos, berapa hari bulan 11 hari bulan. Okay, 11 hari bulan. Berapa duit masuk bank ni? 400,000. So tulislah 400,000. Ada lagi permohonan share biasa? Ada 100,000 ini. Okay. Dekat sini akan ada Ogos 15. Bank juga 100,000. Okay. So secara generalnya memang akaun permohonan mesti wajib balance. Wajib balance dua ni. Kalau tak balance something wrong lah. Mesti balance dua tu. Sebab apa? Sebab kalau tak cukup langganan, siapa yang akan top up? Dia panggil apa tu? Apatah nama dia? Kalau bahasa Inggerisnya angel investor. Kalau bahasa Melayu panggil apa? Saya lupa. Dalamnya dia tak. Okay, penaja jamin. Penaja jamin. Kalau bahasa Inggeris panggil apa? Panggil angel investor. Permohonan share biasa settle. Okay. Next, dia minta akaun apa lagi? Dia minta akaun modal 8%. So, dia nak akaun modal 8%. So, kita buatlah akaun modal 8%. Akaun modal 8% share keutamaan. So, cari je perkataan 8% share keutamaan secara automatik akan masuk dalam kita punya akaun ni. So, cari dekat sini. Saya highlight warna hijau lah. Hijau tak hijau ni. Okay, so cari 8% share keutamaan. Yang pertama saya jumpa dekat sini. 8% share tak nak warna ni. Saya bagi warna ni. Okay. 8% share keutamaan yang pertama. Saya lagi 8% share keutamaan. 8% dah tak ada. Itu sahaja. So, debit ke kredit tu? Kredit. So, pergilah dekat kredit 2019 Mac 1 hari bulan. Apa nak tulis? Kita tulis permohonan share yang kita kena. Memang kita buat yang ni tapi nama dia kita kena ambil yang seberang sana. Okay, kita ambil seberang sana. Nama dia apa? Permohonan 8% share. So, copy and paste sahaja. Permohonan 8% share. Saya tak buat lah. Saya tulis share keutamaan macam ni je lah 3 juta. Alright, settle. Akaun modal 8% share keutamaan. Next, apa lagi yang dia nak ni? Banyaknya dia nak ni kan. Okay, tak mustahil soalan macam ni keluar. Kalau soalan pilihan, kalau awak rasa awak boleh buat laju, jawablah soalan ni. Tapi kalau awak rasa macam alah, malasnya, banyak lagi masa lain nak buat kan. So, pilih soalan lain. Okay? Pilih soalan lain. Banyak lagi soalan yang maybe senang daripada ni. Soalan ni basically senang saja, cuma lambat. Kan, nampak tak? Nak buat ledger lah, itulah semua ni kan. Okay, 3 juta settle yang pertama. Diminta ledger apa tadi? 6% pula. Kita tulislah akaun modal 6% share keutamaan. So carilah kita punya yang tadi tu. Yang mana satu share keutamaan 8%. Saya ambil warna orange. 6% share keutamaan cari. 6%. Bukan permohonan. 6% sahaja. Ada satu sahajalah. So kredit 2019 Ogos 3 permohonan share keutamaan 6% share keutamaan. Share keutamaan sebanyak 2 juta. Okey, dah tak ada dah, itu sahaja. Sambung lagi apa yang dia nak. Kita turutkan apa yang dia nak ni. Akaun modal biasa. So, akaun modal biasa. Macam biasa. Akaun modal biasa.
Share ialah apa-apa yang ada perkataan share biasa ataupun tertinggal share. Share biasa. So kita carilah yang kita conteng-conteng tadi ni. Cari yang ada perkataan share biasa. Yang pertama, share biasa. Mana lagi share biasa? Share biasa. Lagi share biasa. Sekejap, saya tertinggal tadi Oh, tak ada. Tak ada. Okay. So, akan ada share biasa warna kuning. Kita masukkan warna kuning share biasa kredit 2019. Pada Mac 1 ada permohonan share biasa. $1 juta. And then kita ada lagi warna kuning lagi Ogos 3. Permohonan share biasa juga. Berapa amountnya? 500k. Okay. Ada lagi tak? Dah tak ada. Ada 2 tujuan. Share biasa 2 kali jadi mohon. Okay, next question. Dia minta bank. So bank ni yang belum kita tick tu, kita masukkan lah. Okay, yang ni kita dah masukkan. Warna kuning dah masukkan. Warna kuning dah masukkan. So tinggal bank je yang belum masukkan. So kita ambil semua perkataan-perkataan bank tu, kita buatlah account bank. Tak perlu tulis account bank pun tak apa tulis bank saja pun boleh, tapi sebab soalan minta macam tu, kita tulislah, kita ikutlah soalan account bank. Alright, so bank kebiasaannya debit lah duit masuk kebiasaannya debit. Kalau tak ingat pun awak ingat sini je debit kan. So duit pertama yang masuk 2019, dua ni 2019. Yang pertama adalah Mac 10. Apa tu? Permohonan share. Biasa, saya buat macam ni lah biasa 1 juta. Next, duit masuk lagi, yang ini saya tertinggal. Okay, 1 juta. Yang ni pun duit masuk juga pada tarikh yang sama. Permohonan 8% share keutamaan 3 juta. Lepas tu duit masuk lagi pada hari bulan tu Ogos 11 permohonan share biasa. Kita buat share keutamaan dulu. 6% share keutamaan ni, 6% share keutamaan ni 2 juta. Okay, masukkan. Dan pada berapa hari bulan sama juga, pada 11 juga permohonan share biasa juga. Tapi permohonan share biasa lah. Tadi share keutamaan kan berapa? 400k. And last one 15 hari bulan 8. Okay, 15 permohonan share biasa sekali lagi. Berapa amountnya? 100. Okay, 100,000. So begitulah cara nak buat ledger. Faham ke guys? Faham ke? Kalau faham bagi emoji, kalau tak faham tanya. So far untuk buat ledger ni, buat account ni. Diana, Yasmina, Amiro. Okay, Diana okay. Yasmin okay. Amiro? Okay, Amiro pun okay. Alright, good. So inilah cara nak buat ledger. Kena awak tengok sini dulu. Kalau boleh buat sini, buat yang area sini dulu. And then barulah transfer ke ledger. Kalau tak awak tertinggal something nanti. Next kita pergi kepada dividen. Saya rasa tak ada masalah sangat lah. Dividen tak ada masalah sangat. Cuma dividen ni basically awak kena ingat tarikh. So kat sini dia nak penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan. Kuiti pemilik itulah. Okay. Kuiti pemilik ada 3 jenis share je lah. 6% share keutamaan, 8% share keutamaan dan juga share biasa. So amount yang berbeza lah. Okay, yang tu semua betul, tak ada masalah.
Okay, yang tu semua betul, tak ada masalah. Kita just go through saja. Alright, next question. Yang ni untuk dividend pula ni. Alright, untuk dividend guys, dividend. Okay, yang ni yang confusing sikit kot. Jom kita buat sama-sama. Okay, Megah Holding Berhad merupakan sebuah syarikat hiasan dalaman, interior design yang beroperasi di Kuala Terengganu. Pada 1 Mac 2018, syarikat telah menerbitkan 500,000 unit 10% share keutamaan pada harga RM2. So 1 juta lah. Dan 800,000 unit pada harga RM1. 800,000. Okay, ingat itu adalah menerbitkan. Dah dapat duit ke belum? Belum. Dapat duit. Ini menerbitkan je. Ini permohonan share sahaja. Okay, ini adalah permohonan share sahaja. Yang minta dengan siapa? Suruhanjaya Security Malaysia. So tunggu buat iklan dan sebagainya. Dapatlah duit pada 25 Mac 2018. So kalau 25 Mac 2018, dia tutup akaun bila kat sini? Di Disember. Yang ini lebih 15 hari ke? Tak. Tak lebih 15 hari. So masukkan tak bulan 5 ni, bulan 3 ni? Okay, ada soalan dimasuk, ada soalan tak masuk. Kalau saya tak kira lah. Bulan Mac tu, saya tak kira sebab apa? Kurang daripada 15 hari, kita start daripada bulan 4. Alright, jom kita tengok dulu. So, duit masuk bulan 4 ini untuk share keutamaan lah. Untuk share keutamaan. Alright, berikut adalah bahagian keuntungan syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018. Ini keuntungan yang diagihkan, yang sepatutnya diagihkan. Menghitung dividen keutamaan bagi 4 tahun kewangan berikut. Menunjukkan bahagian equity pemilik dalam penyata kewangan. Okay, yang tu kita tunjuk. Kita buat kira dividen dulu. Okay. Alright, so ini kita ada share keutamaan. Berapa peratus share keutamaan untuk tahun 2018? Untuk tahun 2019, 2020, 2021 is quite easy. Sebab itu akan jadi amount yang sama sahaja. Tapi untuk tahun 2018 je yang akan jadi problem sedikit. Okay. So jom kita buat. Ni especially untuk Yasmin kan. Yasmin banyak salah yang tadi ni kan. Okay, so kita kena utamakan apa? Dividen siapa? Dividen share keutamaan. So share keutamaan berapa peratus? 10% share keutamaan. Dan kita ada share biasa. Yang balance tu lah. Yang sakit baki yang tidak digunakan tu kita bagi kepada share biasa. Okay, so kita ada berapa unit untuk share keutamaan? 1 juta unit untuk share keutamaan. Alright, berapa peratus darab? 10% settle. Tapi untuk tahun 2018 pada 25 Mac, saya kata apa, kalau bulan Mac kita tak kira, kita kira bulan 4. So 1 bulan 4 sampai bulan 12 berapa hari? Berapa hari? Berapa bulan? Kita kira 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Kira balik. 12 tolak 3. Okay. Sebab apa tolak 3? Bulan 3 kita tak kira. Tak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa bulan tu? 9/12 untuk 2018. Okay. 9/12. So jangan darab 1 juta darab 0.1 darab dengan 9 bahagi 12. So untuk share keutamaan dapat berapa? 75k. Ingat, so kita dah bayar dah. Okay, ini lah duit kau, ini share keutamaan duit kau. Apa yang berlaku kepada share biasa? Bakinya lah tu akan dapat kepada share biasa sebanyak 55,000. 130,000 tolak 75,000 akan dapat 55,000. Pada tahun 2019 pula, perlu portion tak perlu, prorate tak perlu. Why tak perlu? Sebab kita apa? Sebab kita dah cukup 1 tahun 12/12. So 1 juta darab 10%. Nak buat portion pun boleh. Ni bahagi. 10% darab 12/12 tak, ini portion dia. Okay. 1 juta darab dengan 0.1 dapat 100k. So share biasa dapat berapa? Dapatlah 150k. Okay, balance kan? Dah bayar share keutamaan, balance tu akan jasut share biasa. Tapi awak kena buat pengiraan lah. 20. Ha. Minimum yang dikena bayar adalah 100,000.
Tapi sekarang ini untung hanya ada 40,000. Apa yang dia kena buat? Dia kena bayar, dia kena berhutang. Ingat syek keutamaan adalah wajib bayar. Kalau tak bayar, dikira hutang lah. Dikira akan masuk ke mana? Akan masuk liability semasa nanti. Alright? So, patutnya dapat 100,000 tapi perlu bayar 40,000 sahaja. Sebab apa? Lagi berapa ribu berhutang tu? 60,000 akan jadi hutang. So, ini akan jadi kosong lah. Tiada. Sebab apa tiada? Sebab kita kena utamakan kepada share keutamaan. Share biasa, kosong. Jadi, kita catat sikit kat sini. Hutang banyak mana? 60,000. Okay. So, untuk pada tahun 2021, tahunan kan 100,000 kan, tapi dia hutang berapa tadi? 60,000. Dia kena bayar tak? Ya, kena bayar. Jadi akan dapat berapa? 160,000 kat sini. Macam mana saya dapat 160,000? 100,000 untuk tahun 2021, 60,000 untuk tahun yang tak cukup ni. Akan kena bayar ke next year. 160,000. Okay? Untuk share biasa, kita tolak lah 300 dengan 160 tu. Yasmin ada soalan ke? Dapat 140. Ke saya salah kira? Yasmin ada soalan ke? Tanya sekarang. Silakan. Buka mic pun boleh, tak buka mic pun boleh. Tak faham cikgu. Okey, awak tak faham kat mana? Yang nak kira dividen untuk share keutamaan ke? 2019, 2020, 2021? Okey, share keutamaan tak faham. Okey, jom kita pergi balik kepada teori asal share keutamaan. Okey, secara teorinya, let's say Yasmin dengar betul-betul. Okey. Kita ambil syarikat Yasmin Car Enterprise kan. Takkanlah enterprise Amerika tu enggak, kita syarikat, okey. Sendirian Berhad. Okey. So pada tahun 2010, 2011, 2012. Okey, tak apa, yang ni 2010, 2011, 2012 ni okey. Tunggu dulu. And then syarikat Yasmin terbitkan dua jenis share biasa dengan share 10% share keutamaan. Let's say share biasa ada 100,000, share keutamaan ada 100,000 juga. So secara tahunan sahaja share keutamaan untuk 10% ni akan dapat 10% dalam 100,000, 10,000 setahun lah share keutamaan dapat. Okay, so untuk sebelum kita kira share, Yasmin kena tahu dulu dia macam dianaktirikan lah. Share biasa ni dianaktirikan. Okay, sebagai contoh, pada tahun 2010 untung dia dapat 5,000. Untung yang kita dividen dia nak agih ni lah, untung yang boleh diagihkan untuk sebagai dividen 5,000. So kita ada dua share biasa dengan share keutamaan dengan share biasa. Okey. Yasmin, saya tanya awak, betul tak kita kena utamakan share keutamaan dulu sebelum untuk bayar dividen, sebelum kita bayar share biasa? Betul kan? Setuju kan? So sekarang ni macam mana kita nak bayar share keutamaan sedangkan syarikat awak hanya ada RM5,000? Okay, syarikat awak hanya ada RM5,000. Boleh kena bayar RM10,000. Sepatutnya kena bayar RM10,000 setahun ni. Sepatutnya kena bayar RM10,000 setahun. Tapi syarikat hanya ada RM5,000. So, syarikat keutamaan dapat berapa je 2010? Dapat maksimum lah RM5,000. Dan share biasa dapat tak? Sebab kita dah utamakan share keutamaan, share biasa dah kosong dah, dan negatif dah. Tak ada. Share biasa dah tak ada. So, RM5,000 lagi dah bayar ke belum Yasmin? Saya tanya 2010. Kan kita bayar RM10,000 kan? Pada tahun 2010, kita bayar baru RM5,000. Sebab syarikat Yasmin berhutang tak dengan pelabur share keutamaan ni sebanyak RM5,000 lagi? Saya tanya Yasmin. Berhutang tak? Berhutang, yes, berhutang. So kena bayar tak Yasmin hutang tu? Ke boleh, tak apalah, tak bayar-bayar lah. Kena, yes, kena bayar. Okay, kena bayar. Let's say, untuk pada tahun 2011, untung yang dia ada adalah RM11,000. Okay, RM11,000. Okay, so tengok dekat sini, saya tanya Yasmin.
share keutamaan ni kena bayar berapa? Okay, kita catat dulu. Share keutamaan kita ada hutang ni 5,000 ni. Hutang 5,000. Setiap tahun kena bayar 10,000. Wajib. Okay, cuba tengok pada tahun 2011. Share keutamaan awak rasa kena letak berapa kat sini? Yasmin, awak rasa share keutamaan pada tahun 2011 kita kena bayar berapa dividen dekat share keutamaan? 11,000, betul? Okey, saya tanya lagi soalan. Dia masih ada lagi hutang tak? Betul 11,000. Dia masih ada hutang tak Yasmin? Ada 4,000. So 4,000 yang berhutang tu kena bayar lagi. Kena bayar, sentiasa bayar. Share biasa ada tak? Tak boleh bayar lah, kosong. Okay, share biasa kosong. Okay, pada tahun 2012 dia ada dapat 17,000, kita ambil contoh. Untung dia 17,000. Okay, so dekat share keutamaan pada tahun 2012 ni kita kena bayar berapa dekat share keutamaan Yasmin? Kita ada hutang RM4,000, jangan lupa. Yes, 14,000. Jadi share biasa kita boleh bayar berapa Yasmin? RM3,000. Good. Itulah cara nak bayar based on keutamaan dengan biasa. Barulah share biasa ni ada kulangan. Sebelum ni bayar share keutamaan je. Tapi sebabkan kita utamakan share keutamaan 10% terlampau tinggi, kita bayar kepada share biasa tak ada. Pada tahun 2012 barulah dapat share biasa balik. Faham Yasmin? Emoji sikit kalau faham. Right, good. So same goes to this one. Okay, sama juga dekat sini. Sepatutnya setahun kena bayar berapa? 100,000. Tapi pada tahun 2020 hanya ada RM40,000 sahaja. So, berhutanglah lagi 60,000 tu. 100,000 pada tahun semasa kena bayar, still kena bayar 2021. 60,000 tahun lepas tu kena bayar juga. So, tambahlah 60,000 kat sini. Dan balance tu barulah boleh bayar kepada share biasa. Okay, faham ke semua Ediana, Amirul dan Yasmin? Okay, Yasmin, Amirul faham. Dia nak faham. Alright, good. Next, dia minta equity dalam penyata kedudukan kewangan. So, waktu PKK, buat penuh lah nanti So, dia nak equity pemilik sahaja. Equity pemilik sahaja. Kita ada apa? 10% share keutamaan dan juga share biasa. So, share keutamaan kita ada berapa tadi? 1 juta. Dan share biasa kita ada 800,000. So jawapan dia akan jadi macam ni lah. 1,800,000. Untuk soalan nombor 2. Faham ke guys? Okay, so senang je basically untuk syarikat ni. Rugi kalau tak jawab. Tapi kalau keluar soalan macam ni, saya sarankan tak payah buat lah. Tapi kalau soalan lain susah kan. Tiba-tiba keluar pilihan yang ada, kelab. Lepas tu, apa lagi susah? Rekod tak lengkap dan juga yang ni. So jawablah yang ni lagi senang lah daripada rekod tak lengkap punya kelab tu kan. Rekod tak lengkap, basically kalau awak study rekod tak lengkap, secara tak langsung awak belajar kelab juga tau. Sebab soalan dia adalah hampir sama. Cuma kelab dia tambah lah dengan apa orang panggil tu, ditambah akaun kelab kan. Ditambah biasa sikit je lah, ada akaun penerimaan pembayaran, ada akaun perbelanjaan dan perbelanjaan dan pendapatan dan perbelanjaan dan sebagainya. Okay, so basically form 5 we are done. We have done all the topics. Okay, cuma teori-teori sikit lah saya tak cover. Contoh dia yang saya tak cover teorinya. Kesilapan ketara, kesilapan tak ketara, itu teori-teori lah, contoh-contoh kesilapan tak ketara, contoh kesilapan ketara dan sebagainya. Okay, so untuk 30 minit terakhir yang kita ada ni, what we do, kita rehat dulu 5 minit, okay. Saya perlukan rehat dulu 5 minit, tak ada suara. Lepas itu kita go to the basic. Okay, secara general saya dah ajar ledger macam mana. Secara general saya dah ajar ledger macam mana. Alright, so kita akan masuk teori.
Saya akan ajar dulu sebab teori yang dalam ni tak complete nota dia tak beberapa tempat saya kena adjust sikit dulu. Okay. Kita masuk pada teori 10 minit terakhir ni. Teori prinsip perakaunan. Dekat sini lah ada teori-teori yang semua soalan yang biasa tanya. Satu lagi saya tak cover sebenarnya dekat sini adalah kata tu apa nama dia, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, saya tak cover etika perakaunan. Contoh objektif, apa lagi dia ada? Professional. Okay, 5 benda yang tu. Alright, kita jumpa 10-6 minit dengan teori ni lah. Ni teori je lah awak dengar ngantuk-ngantuk macam tu je lah. Alright, kita jumpa lagi 5 minit. Bye-bye.
Sekejap saya stop recording dulu. Start recording. Stop recording.